Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita lihat bagaimana perkembangan ilmu fiqh pada zaman Nabi. Bila sebut zaman Nabi adalah satu zaman yang terpenting secara mutlak, kerana pada zaman Nabi berlakunya at-tasyri' al-ilahi, iaitu pensyariatan ketuhanan. Bagaimana pensyariatan dalam Islam itu semua berlaku pada zaman Nabi. Bila sempurnanya pensyariatan Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Bila sempurna agama yang Nabi bawa, maka mulalah tanda-tanda kewafatan Nabi. Bila sebut tentang fiqh pada zaman Nabi, ini adalah fiqh yang berbentuk wahyu sahaja. Hukum hakam syarak turun kepada Nabi sama ada dengan lafaz dan makna ataupun dengan makna sahaja. Bila lafaz dan makna bermaksud Quran. Quran bila turun kepada Nabi, lafaz dan makna. Lafaz makna daripada Allah, itu bermaksud Quran. Sebab lafaz Quran kita tak boleh ubah. Walaupun ada perkataan seerti dengannya, tak boleh ubah. Sebab lafaz Al-Quran adalah lafaz Al-Quran itu daripada Allah, kita tak boleh ubah. Sebab dia mengandungi makna yang tersirat dan tersurat. Bila mana makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi itu dipanggil hadis. Masdarul ahkam asy-syar'iyyah, sumber hukum hakam syarak adalah wahyu. Tidak ada sesuatu pun selain wahyu pada zaman Nabi. Adapun ijtihad Nabi, ijtihad sahabat Nabi, nanti kita akan bincangkan selepas ini. Kemudian kita lihat pensyariatan di Mekah. Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun, di Makkatul Mukarramah. Itu tempoh tersebut adalah bermula daripada kebangkitan Nabi. Nabi dibangkitkan umur 40 tahun sehinggalah hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah Nabi adalah umur Nabi 53 tahun. Jadi makna 40 sampai 53. 53 sampai 63 Nabi berhijrah ke Madinah 10 tahun. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkatul Mukarramah, 10 tahun di Madinah, 53 sampai 63 tahun Nabi di Madinah. Bila mana Nabi di Mekah selama 13 tahun, maka pada ketika itu wahyu turun lebih berbentuk cenderung kepada akidah dan juga akhlak. Perbetulkan akhlak, perbetulkan akidah. Dan ketika 13 tahun Nabi di Mekah ini, Quran tak turun mengenai hukum hakam amaliyah, melainkan dalam jumlah yang amat sedikit, ataupun dalam bentuk umum, dalam bentuk umum, dalam bentuk kulli, umum, tak secara spesifik, tak secara detail. Sebab disebut turun ayat mengenai dengan akhlak, mengenai dengan akidah, kerana akidah ini adalah asas yang pertama, asas yang utama. Setiap syariat Islam datangnya hukum hakam, perkara asas yang perlu diperbetulkan adalah akidah. Bila akidah itu salah, maka amalan lain tidak diterima. Seperti mana ramai yang kita tidak tahu sebenarnya, sebahagian di kalangan orang Arab, kita dengar duduk di negara kita, ceramah bahasa Melayu yang bagus, tetapi ada bila sebut tentang akidah, orang awam dia rasa biasa. Kalau tuan-tuan kenal antara follower yang ramai lah Mohib Khawli, kalau tak salah Mohib Khawli, dia nampak ceramah macam biasa, tapi sebenarnya ada akidah-akidah yang salah yang boleh menyebabkan kufur.
Sebab itu Jabatan Mufti Negeri Terengganu haramkan. Sama ada memberi ceramah, kuliah, penulisan dan sebagainya. Okey. Keakidah adalah nombor satu. Maka tak dapat tidak perlu keizinan. Tidak dapat tidak perlu diperbetulkan akidah terlebih dahulu. Disucikan akidah daripada perkara-perkara batil, syirik, sembah berhala dan sebagainya. Kemudian betulkan keimanan hanya kepada Allah dan juga Rasul dan juga hari akhirat. Seperti itulah kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran turun menjelaskan makna ini dengan dalil dan juga bukti. Quran turun sebab apa perlu menyembah Allah, sebab apa jangan menyembah berhala. Semua ini Quran minta kepada kita, kepada manusia, gunakan akal yang bersih, akal yang normal. Kamu gunakan akal, pandangan kamu lihat ciptaan langit dan juga bumi. Mana mungkin manusia akan mengingkari ciptaan langit dan bumi? Siapa yang menciptakannya? Dan bukan sekadar hanya bertaklid kepada agama nenek moyang kita. Apa yang nenek moyang kita buat dianggap betul, itu betul. Tidak. Apa yang datang daripada wahyu, sekiranya benda itu betul, maka betul. Kalau tak disebutkan daripada hadis, maka kita lihat bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis ataupun tidak. Sekiranya bertentangan, maka ditinggalkan. Ada banyaklah antara pesanan orang tua waktu maghrib, masuk di rumah, kunci pintu, tutup pintu, jangan bermain di luar. Itu hadis ada sebut. Kerana waktu maghrib ni banyak syaitan yang sedang berkeliaran. Kanak-kanak tak boleh keluar. Maka minuman pun kena tutup, makanan kena tutup. Kalau tak ada, ambillah sebatang pensel ataupun apa-apa kayu, letakkan di atas cawan, baca bismillah, supaya syaitan tidak dapat, sama ada tiup ke apa ke, kita dapat mengelakkan daripada perkara-perkara seperti itu. Dan ada juga perkara-perkara tatayyur ataupun tahayyul yang tak perlu kita berpegang dengan perkara tersebut. Contohnya pada zaman dahulu, kalau keluar tengok burung pergi ke kanan ke kiri. Kalau burung pergi ke kanan, makna petanda baik. Kalau pergi ke kiri, batalkan niat untuk bermusafir. Itu semua Islam tidak ajar. Islam tak ajar kepada kita. Untuk tilik menyelik benda akan datang, Islam tidak ajar. Kemudian Quran turun menurunkan ayat-ayat yang banyak mengenai akhlak, dan juga lazim berpegang dengan perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang tidak baik. Macam mana nak tahu baik? Akal normal kita kena sudah faham. Kita nampak benda ni baik, maka dia adalah baik. Kerana akhlak yang terpuji adalah daripada lawazimul aqidah al-haqqah, di antara akidah yang benar. Akhlak yang terpuji adalah daripada petanda-petanda akidah yang benar, dan juga akhlak yang terpuji daripada asas amalan soleh. Hukum hakam amaliyah, bila sebut tentang hukum hakam amaliyah yang berbentuk praktikal, pensyariatannya adalah sedikit sekali. Dari sudut praktikal, ketika mana Nabi berada di Mekah, sedikit sekali. Tapi secara kulli, secara umum itu banyak. Secara terperinci sikit sangat. Kerana orang Islam pada ketika itu, dia tak perlu pun kepada hukum hakam amali yang praktikal. Kerana orang Islam jumlah yang minoriti yang sedikit, dan Islam tak ada kekuatan pada ketika Nabi berada di Mekah, amat sedikit. Bahkan Islam ditindas dan diseksa, sehingga sebahagian mereka terpaksa berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka, untuk menyelamatkan diri mereka daripada diseksa, didera didera oleh orang-orang musyrikin Mekah. Pensyariatan hijrah ataupun at-tasyri' al-madani, iaitu ketika mana Nabi berada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Baru Nabi berhijrah bersama Abu Bakar. Selepas mana sebahagian di kalangan penduduk Madinah ada yang memeluk agama Islam. Wa tahayya al-majal li naqlatin nabi ilaiha. Sebahagian penduduk Mekah ada yang memeluk agama Islam, untuk selamatkan agama mereka, mereka berhijrah ke Habasyah. Nabi SAW menunggu isyarat daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah.
bersama dengan Abu Bakar. Kemudian bila Nabi berhijrah bersama Abu Bakar ke Madinah, Nabi dirikan dakwah di sana dan Nabi buat satu markas Daulatul Islam, iaitu markas untuk negara Islam. Seperti itulah hijrah Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi ke Madinah. Mereka mendapati di sana ada kesesuaian untuk mereka dirikan satu nizam, satu sistem ijtimai secara sosial ataupun politik untuk orang-orang Islam di sana. Nabi tubuhkan markas. Fa zaharat awwalat dawlatin fi tilkal buqa'ah as-saghirah. Maka telah zahirlah pada ketika itu satu daulah, satu negara di tanah yang kecil, di Madinah. Nabi adalah pemimpin pertama pada ketika itu yang nak membuka negara Madinah Al-Munawwarah. Dan pada waktu itu ada keperluan untuk pensyariatan amaliyah, pensyariatan amaliyah praktikal yang berbentuk solat, puasa dan sebagainya. Dan pada ketika itu juga turunnya ayat-ayat Al-Quran mengenai dengan nizam ad-daulah, iaitu bagaimana untuk mendirikan negara, sesebuah negara Islam. Dan di sana di Madinah Al-Munawwarah disyariatkan hukum hakam ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sama ada ibadat-ibadat yang disyariatkan di Madinah Al-Munawwarah ada ketikanya berbentuk kekeluargaan, iaitu perkahwinan, dan menerangkan hak isteri, hak suami. Semua itu ketika mana Nabi berada di Madinah. Kemudian berlakunya perpisahan, bagaimana uslub, cara lafaz untuk berpisah antara suami isteri, tempoh perpisahan, dan juga anak dan hak-hak anak, harta pusaka, pembahagian harta pusaka dan seumpamanya mengenai hukum hakam secara detail. Itu ketika mana Nabi berada di Madinah. Selepas mana akidah mereka dah teguh, dah betul, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu juga diturunkan hukum hakam di Madinah ini yang berkaitan dengan jenayah, hukuman-hukuman jenayah. Kemudian pelbagai jenis muamalat, hak-hak hakim, hak orang yang dihukum, dan juga hubungan diplomatik antara negara Islam dan juga bukan negara Islam. Semua itu ketika mana Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada juga dipanggil sebagai tariqatut tasyri', jalan ataupun cara pensyariatan. Di sini saya sebutkan dua cara pada zaman Nabi. Yang pertamanya, pensyariatan ini berlaku bila mana ada berlaku peristiwa. Peristiwa tersebut memerlukan hukum, ataupun datang kepada orang-orang Islam beberapa perkara yang mereka tanya kepada Nabi mengenai hukumnya. Sama ada peristiwa yang baru yang berlaku, ataupun ada orang-orang Islam yang ada kemusykilan agama, ada kemusykilan mengenai sesuatu perkara, mereka jumpa tanya Nabi mengenai hukum tersebut. Maka pada ketika itu Nabi SAW menanti, menunggu wahyu yang diturunkan kepadanya. Bila turun saja ayat kepada Nabi yang menjelaskan hukum yang berlaku, itu sebagai jawapan kepada peristiwa tersebut, ataupun sebagai jawapan kepada orang yang bertanya kepada Nabi. Kadang-kadang ayat Quran tak turun, wahyu tak turun, wahyu tidak diturunkan. Bila tak turun wahyu, maka tak ada hukum, tak ada jawapan. Maka pada ketika itu Nabi akan berijtihad. Bukan semua peristiwa soalan yang ditanya kepada Nabi wahyu turun, tidak. Kadang-kadang wahyu tak turun, Nabi kena berijtihad. Nabi kena memberi jawapan mengikut kesesuaian ataupun ilmu yang Nabi ada. Seperti mana berlaku dalam peperangan Badar yang kita akan sebutkan nanti. Ada beberapa peristiwa yang ditanyakan kepada Nabi mengenai peperangan Badar, Nabi jawab melalui ijtihad Nabi.
Dan daripada hukum hakam yang turun, yang sesuai dengan peristiwa yang berlaku. Contoh peristiwa itu berlaku, turun ayat. Contohnya ayat dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik, orang kafir, jangan kamu kahwin sehinggalah mereka beriman. Dan hamba yang beriman lebih baik. Hamba yang beriman itu lebih baik untuk kamu kahwini berbanding dengan orang yang tak Islam. Perempuan yang tak Islam, yang kafir, kamu kahwin walaupun perempuan itu lebih cantik berbanding hamba yang beriman. Itu ayat Quran turun. Ayat ini turun kerana apa? Kerana pada ketika itu ada salah seorang di kalangan orang Islam, mereka berazam, bertekad nak kahwin dengan perempuan musyrikah, perempuan musyrik yang kafir. Tetapi dia taklikkan dulu nikah dia. Makna dia holkan dulu nikah dia. Dia jumpa dengan Nabi dulu. Nabi setuju ke tak? Kalau Nabi setuju baru dia kahwin. Falamma akhbarahu bidzalik. Bila mana dia beritahu kepada Nabi dia nak kahwin dengan perempuan musyrik, maka pada ketika itu turunnya ayat ni kepada Nabi. Nabi bacakan kepada dia, hamba lebih baik untuk kamu berkahwin berbanding dengan perempuan yang kafir. Hamba ni bermaksud kasta yang paling bawah lah, yang paling rendah. Contoh yang lain mengenai dengan sahabat tanya kepada Nabi, hukum hakam. Contohnya yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai dengan haid. Dalam usul fiqh, bila sebut tentang mahid ni dia ada dua. Sama ada ni dipanggil sebagai makna al-mushtarak, makna yang berkongsi. Dia satu lafaz al-mahid, haid, tapi ada dua makna. Makna yang pertama dipanggil sebagai tempat haid. Dan yang keduanya adalah maknanya masa haid. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai haid, sama ada masa ataupun tempat. Jadi di sini lebih kepada masa lah. Sebab jawapannya qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu adalah satu benda kotor. Fa'tazilun nisa, hendaklah kamu jauhi isteri kamu ketika mana dia berhaid. Wala taqrabuhunna hatta yatahur, janganlah kamu mendekati isteri kamu sehinggalah mereka bersuci. Ini maksudnya walaupun mahid ada dua makna, masa haid dan tempat haid, jelas di sini menunjukkan adalah masa, bukannya tempat. Ini berdasarkan Islam datang, dia membawa kesederhanaan. Orang-orang Yahudi bila mana isteri mereka haid, mereka pisah terus. Bukan kata katil, pisah bilik rumah, kena duduk berasingan, seolah-olah mereka ni kotor, najis, kena duduk bilik asing. Islam tak ajar sampai tahap begitu. Ada yang ekstrim, yang terlebih lagi, yang sebelah sana mereka berlebih-lebihan. Isteri yang haid boleh menyetubuhi mereka, sebab isteri adalah halal, boleh setubuh mereka walaupun ketika haid. Yang Yahudi pun ekstrim juga, tapi melampau dari sudut satu lagi, iaitu dipanggil ifrat dan juga tafrid. Pisahkan, jangan duduk sekali dengan isteri. Islam datang tengah-tengah, iaitu jangan pulau isteri, boleh duduk sekali, boleh tidur sekatil, boleh bersama isteri, tapi jangan menyetubuhi dia. Jangan menyetubuhi di bahagian kubul dia. Itu saja. Bila sahabat tanya kepada Nabi, Quran turun. Contoh kedua, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka tanya mengenai dengan anak yatim. Anak yatim, mengenai dengan harta anak yatim lah, untuk digunakan. Qul islahul lahum khair, buat baik kepada mereka tu lebih baik. Mana harta anak yatim ni memanglah kita perlu berhati-hati, kerana harta anak yatim adalah Quran tak sebut harta manusia tau. Sebab apa? Sebab sebenarnya harta manusia pun kita tak boleh ambil, tapi disebutkan anak yatim sebab harta anak yatim mereka mudah ditindas, sebab mereka kanak-kanak.
mereka tak ada ayah, kemungkinan tak ada ibu dan ayah. Jadi harta mereka ini tidak ada orang yang jaga. Perlu ada seorang yang jaga, yang betul-betul amanah, kerana mudah untuk diselewengkan harta seperti ini. Harta zakat pada orang seleweng. Ejen zakat di mana? Di Perak 9 juta diselewengkan. Sebab dia di ejen zakat. Sebab tu setiap syarikat ataupun pusat-pusat pengajian swasta untuk mendapat ejen zakat bukan satu perkara yang mudah. Bila diberikan, maka perlu amanah. Kalau tidak akan berlaku penyelewengan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu. Mereka bertanya kepada kamu apakah yang mereka nak infakkan. Qulil 'afwa, iaitu infakkan harta yang lebihan kamu. Ini semua sahabat tanya kepada Nabi, maka turun ayat Quran. Kalau hadis pula, contohnya diriwayatkan sebahagian sahabat mereka tanya kepada Nabi mengenai dengan air laut, keharusan berwudu dengan air laut. Apa jawapan Nabi? Nabi jawab, huwa tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, air dan juga bangkainya halal. Air laut itu suci, kemudian bangkainya adalah halal. Ini adalah gambaran yang pertama ataupun cara pensyariatan yang pertama. Apa cara dia? Iaitu berlaku satu peristiwa, wahyu turun, ataupun sahabat bertanya kepada Nabi, wahyu turun. Yang keduanya adalah datang hukum hakam tanpa ada soalan, tanpa ada peristiwa yang tertentu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada masa itu telah tibalah masanya untuk pensyariatan hukum hakam kerana untuk kemaslahatan ataupun keperluan sosial, keperluan masyarakat pada ketika itu. Contohnya adalah mengenai seperti bermesyuarat mengenai satu hukum, dan juga menerangkan mengenai kadar zakat. Kadar zakat tak ada pun orang tanya kat Nabi. Tak ada pun berlaku satu peristiwa yang pelik, tapi itulah keperluan. Wa tafsil kathir minal ahkam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi, tapi diperincikan hukum hakam kekeluargaan, sama ada fasakh, sama ada talak, cerai, khulu' dan sebagainya. Dan juga menerangkan sebahagian daripada uqubat, hukuman-hukuman. Bukanlah ada peristiwa berlaku baru ada hukuman. Zaman Nabi, kalau diikutkan peristiwa zina ini yang disebat ataupun yang direjam, amat sedikit. Sebab itu pun yang berlaku rejam pada zaman Nabi ini adalah kerana pengakuan. Sahabat Nabi mengaku dia berzina. Nabi cuba nak mengelak daripada perkara ini. Last kali dia mengaku depan Nabi memang betul-betul dia berzina. Nabi kata, tak, aku kemungkinan kamu pegang je, kamu cium je. Tak, memang aku berzina. Atas pengakuan inilah maka dilaksanakan hukuman hudud, iaitu hukuman rejam sampai mati. Adapun persaksian 4 orang pada zaman Nabi itu tak berlaku. Sebab bukan benda yang mudah. Nak 4, bila disyariatkan sesuatu hukum adalah kerana kemaslahatan manusia, untuk meraihkan kemaslahatan manusia, untuk menolak kerosakan, kemudaratan kepada manusia. Ini adalah al-aslul kabir al-jami'. Inilah hukum asal yang utama bagi semua hukum hakam syariat Islam. Itu yang kita perlu tahu. Kerana asal utama persyariatan Islam adalah ri'ayatu masalihin nas, meraihkan kemaslahatan manusia, menolak kemudaratan yang menimpa kepada manusia. Kita sebutkan beberapa perkara mengenai dengan keistimewaan pensyariatan pada zaman Nabi. Antaranya perkara yang pertama, at-tadarruj fit tasyri', iaitu berperingkat dalam pensyariatan. Al-Quranul Karim tidaklah turun hukum hakamnya sekaligus. Ada yang turun sekaligus, tetapi ada yang selalunya berperingkat-peringkat.
Seperti itulah hukum hakam hadis. Tak datang juga sekaligus, dia datang berperingkat-peringkat. Kita lihat sahaja mengenai dengan hukum hakam turun sebagai memberi jawapan kepada soalan ataupun menerangkan hukum hakam sesuatu peristiwa yang berlaku. Ini semua selalunya turun secara at-tadarruj, berperingkat. Hikmah dia apa? Hikmah turun hukum hakam secara berperingkat ini adalah menjadikan hukum hakam tersebut lebih ringan di hati manusia, berbanding kalau turun sekaligus. Agak beratlah kalau turun sekaligus. Dan turun secara berperingkat ini, dia lebih mendorong manusia untuk menerima hukum hakam tersebut. Bukan manusia lebih mengingkari, tapi lebih menerima. Dan peringkat ini adalah taysiran lil mukhatabin, untuk memudahkan. Berperingkat-peringkat hukum hakam turun memudahkan manusia untuk mengetahui hukum hakam dan juga mengingatinya. Mengingati sebab berlaku keadaan pensyariatan pada ketika itu. Kerana pembacaan, penulisan pada ketika itu amat sedikit. Jarang sekali pada zaman Nabi orang pandai menulis, jarang sekali orang pandai membaca. Jadi bagaimana mereka nak ingat? Guna ingatan mereka. Apa yang berlaku pada ketika itu, mereka ingat semua sekaligus. Mana mungkin mereka boleh ingat semua perkara. Banyak bergantung kepada ingatan, kekuatan ingatan mereka. Sebab itu hukum hakam ini turun kepada mereka mengikut keadaan pada ketika itu yang sesuai dengan keadaan mereka. Sikit berperingkat-peringkat. Dan juga at-tadarruj, berperingkat ini dalam pensyariatan ada beberapa jenis tau. Pensyariatan. So, kita bagi tahu tadi terima. Dan yang keduanya adalah untuk memberi keringanan dan kemudahan kepada manusia untuk mengamalkan. Cuma peringkat dalam pensyariatan ada beberapa jenis. Dipanggil peringkat zamani, iaitu peringkat zamani, peringkat masa. Contohnya hukum hakam, dia tak turun dalam satu masa, dalam masa yang sama sekaligus, tidak. Tapi dia ada yang turun dulu, ada turun kemudian. Ini semua adalah untuk memudahkan manusia. Tapi semua yang turun dahulu, turun kemudian, semua itu berlaku pada zaman Nabi lah, bukan selepas kewafatan Nabi. Dan yang keduanya, turun peringkat penurunan, berperingkat ini jenis sesuatu yang disyariatkan daripada hukum hakam adalah perkara yang zahir, iaitu orang-orang Islam, mereka tidak ditaklifkan dengan satu taklifat, tanggungjawab yang begitu banyak pada permulaan Islam. Sebab tujuan daripada awal Islam, mereka diberi sikit-sikit supaya mereka menganggap Islam ni mudah, sebagai satu hikmah, kelembutan untuk mengambil hati, menjinakkan hati manusia pada ketika itu. Datanglah taklifat, tanggungjawab, perintah Allah turun kepada manusia sikit-sikit, untuk memudahkan manusia terima. Contohnya semayang lah. Semayang ni disyariatkan pada awal Islam berapa? Pagi sekali, petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Kemudian baru jadi 5 kali. Asal nak 50 kali, tapi dikurangkan jadi 5 kali. Sekali pagi, sekali petang semayang. Mana ringan. Zakat pun sama juga. Tidak ada, pada awal-awal zakat disyariatkan, tidak ada satu had atau had mahdud, satu batasan yang dibataskan. Perintah zakat tu ada, cuma dibiarkan bagi orang Islam untuk infak. Apa yang mereka mampu, apa yang mereka nak. Zakat, tapi tak ada berapa nisab, berapa haul dan juga nisab, tidak ada lagi pada ketika itu. Apa yang mereka mampu, mereka buat. Apa yang mereka nak, mereka sedekahkan, zakatkan. Kemudian selepas daripada itu, barulah datang kadar zakat. Kadar yang sabilil ilzam, yang mesti, bukan untuk pilihan. Sebelum tu pilihan. Kemudian arak, pengharaman arak. Arak ini untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
diturunkan pengharaman dia, kemudaratan dia. Yang pertamanya adalah nak Quran turun bagi tahu apa dia, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir qul fihi ma ithmun, padanya ada manfaat tetapi mudaratnya lebih besar. Arak ni manfaatnya ada tetapi mudarat tu lebih besar. Apa maksud manfaat? Manfaatlah kalau buka bisnes arak boleh dapat untung banyak. Sebab orang pada ketika itu memerlukan arak. Macam vape lah. Tuan-tuan kalau tengok vape ni, kadang-kadang satu vape boleh untung sampai RM5, sampai 10, berbelas ringgit, sampai berpuluh ringgit pun ada. Ikut jenis. Jadi begitu juga dengan arak ni, dia macam-macam jenis. Quran tak turun haram terus arak, tidak. Tetapi Quran sebut kemudaratan dia yang pertama. Kemudaratan tu lebih banyak daripada manfaat. Kemudian yang keduanya, Quran turun iaitu arak ni masih boleh minum, tetapi kalau kamu nak solat jangan minum arak. Selain daripada itu boleh. Last kali datang pengharaman arak secara qat'i, tak boleh langsung arak. Waktu bila pun tak boleh minum. Itu dipanggil sebagai berperingkat-peringkat. Begitu juga perang. Peperangan ini pada awal Islam tak diperintahkan. Ketika Nabi di Mekah, Allah Ta'ala tak suruh Nabi berperang, lawan orang-orang musyrikin. Macam mana Nabi nak lawan? Jumlah yang amat sedikit. Nak lawan dengan majoriti orang-orang Mekah pada ketika itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah. Jadi tak mampu untuk lawan. Walaupun Allah Ta'ala boleh saja bagi kemenangan kepada orang Islam, kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala nak suruh guna asbab juga. Asbab. Fa'amaru bil'afwi was-sabri 'alal a'da'. Tetapi pada ketika itu orang Islam diperintahkan untuk maafkan saja kesalahan orang-orang kafir, kerana kita jumlah minoriti tak mampu nak lawan, dan juga bersabar di atas kejahatan-kejahatan musuh, berpaling daripada mereka, jauhkan diri daripada mereka, dan juga tinggalkan memerangi mereka kerana kita tak mampu pada ketika itu. Allah Ta'ala menyatakan, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutlah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan kamu, wahai Muhammad. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling daripada orang musyrik, jangan perang mereka, jangan perangi, kerana kita tak ada kekuatan pada ketika itu. Summa lamma qawiyal muslimun, kemudian apabila orang Islam dah menjadi kuat, maka Allah Ta'ala memberi keizinan kepada orang Islam untuk berperang, mempertahankan diri mereka, negara mereka. Allah Ta'ala berfirman, udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir wa annallaha ala nasrihim laqadir wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi izin kepada orang yang mana diperangi, iaitu mereka telah dizalimi, diberi izin kepada mereka untuk berperang. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala nasrihim laqadir, berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka, kepada orang-orang Islam. Kemudian difardukan kepada orang-orang Islam untuk berperang. Fardu, bukan lagi sunat. Iaitu turun ayat Quran, wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, jangan kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang yang melampaui batas. Jadi ini semua ayat perang, tetapi satu-satu. Dia tak turun semua wajib berperang, tidak. Tetapi yang pertama adalah jauhkan diri daripada, berpaling daripada orang-orang musyrik. Yang keduanya iaitu bila mana kamu diperangi, maka kamu perangi mereka. Dan yang ketiga, fardu kepada kamu untuk berperang, untuk berjihad. Dan yang ketiganya iaitu hukum hakam yang berperingkat ini. Sebutan hukum hakam itu disebut dalam bentuk gambaran yang umum, kemudian datang tafsil, iaitu pemerinciannya selepas daripada itu. Yang pertama tadi apa? Iaitu masa, berperingkat dari sudut masa. Yang keduanya adalah maksud berperingkat sudut masa, ada yang datang dulu kemudian datang kemudian. Yang keduanya jenis yang disyariatkan hukum hakam, jenis hukum hakam tu. Mana hukum hakam pada awal Islam hukumnya haram, kemudian dibolehkan, kemudian
contohnya pada awal Islam dibolehkan, kemudian boleh dalam situasi tertentu, kemudian tak boleh langsung, berperingkat-peringkat. Dan yang ketiganya adalah disebut secara umum, selepas daripada itu baru diperincikan hukum hakamnya. Pensyariatan di Mekah mungkin secara umum disebutkan hukum hakam secara umum, kemudian ketika mana Nabi di Madinah diperincikan hukum hakam tersebut. Bila sebut tentang hukum hakam yang kita sebutkan tadi, yang pertamanya pada zaman Nabi, keistimewaan hukum hakam ini adalah pensyariatan yang berperingkat. Dan yang keduanya adalah untuk mengangkat kesusahan kepada manusia. Di antara keistimewaan pensyariatan pada zaman Nabi ini adalah mengangkat kesusahan kepada manusia. Di sana ada beberapa nas yang sharih, yang jelas, iaitu Allah Subhanahu wa taala nakkan kepada hamba ni memudahkan, bukan menyusahkan. Dan Allah Taala tak nak hukum hakam ni untuk menyempitkan manusia, untuk memberatkan manusia. Sebab itu Allah Taala menyatakan dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Taala nak kesenangan kepada kamu, bukan nak susahkan kamu. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Ta'ala nak meringankan kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak menjadikan agama ini kesusahan. Cuma susah yang berbentuk biasa tu adalah. Tuan-tuan nak semayang maghrib, nak semayang isyak, susah juga. Sebab kita nak bangun 3 rakaat. Kalau tuan-tuan duduk kat rumah tengok TV, rehat, makan tu mudah, senang. Susah tu memang adalah. Cuma bukanlah susah sangat. Susah nak bangun sembahyang subuh tu semua susah. Puasa susah juga. Itu susah yang biasa. Dalam hadis banyak nas yang menyebutkan tentang mudah ni, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan susahkan. Bu'istu bil hanifiyah as-samahah, dibangkitkan aku dengan hanifiyah, iaitu agama Islam ini as-samahah, yang bertoleransi, yang mudah. Dalam hadis Nabi, ma khuyyira baina syai'aini, tidak dipilih antara dua benda, illa akhtaru aisarahuma, melainkan aku akan pilih yang mudah di antara dua tadi. Dengan diberi pilihan kepada Nabi dua perkara, Nabi pilih yang paling mudah, dengan syarat tidak bertentangan dengan tidak bercanggahan dengan Quran dan juga hadis. Nabi SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum as-siwak 'inda kulli salatin. Kalaulah aku tak nyusahkan umat aku akan perintahkan mereka bersiwak, bersugi pada setiap kali nak solat. Ini semua hadis-hadis yang mana bukan nak susahkan, banyak Islam nak memudahkan kita. Dan mengangkat kesusahan ini adalah satu aslun maqtu'un bih, iaitu satu perkara asal yang qat'i dalam persyariatan Islam. Contohnya, orang yang sakit, orang yang bermusafir, orang yang dipaksa, orang yang tersalah, orang yang terlupa, ini semua diberikan uzuran, tak berdosa. Orang yang sakit tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Orang yang bermusafir, jamakkan sembahyang, himpunkan dua sembahyang zuhur asar dalam waktu zuhur ataupun dalam waktu asar, tak berdosa. Orang yang tersalah, sembahyang zuhur 4 rakaat jadi 5 rakaat. Orang yang terlupa, 4 rakaat jadi 5 rakaat. Ini semua keuzuran dan tak berdosa, dan dia diberi kemaafan kepada mereka. Di takhfifil ahkam, ini menunjukkan hukum hakam ni ringan. Persyariatan ni untuk memudahkan manusia. Sehingga ada satu qawaid fiqhiyah menyatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Orang yang perkara-perkara darurat akan mengharuskan perkara yang dilarang. Orang yang tercekik makanan, tak ada apa, ada arak di depan, dia minum arak untuk lepaskan makanan tersebut, sebab dia tak ada minuman lain. Itu saja yang ada. Nampak tak? Jadi di sini apa yang haram, apa yang ketika darurat, yang haram boleh jadi halal. Kemudian yang keduanya adalah qillatut takalif syariah. Allah Subhanahu wa taala, pensyariatan Islam ini adalah disedikitkan. Pensyariatan ilahi pada zaman Nabi ini tak datang dengan taklif yang banyak, tanggungjawab yang banyak, yang mana sehingga menyempitkan dada manusia.
sehingga manusia rasa sempit dan susah untuk buat. Allah Ta'ala tidak perintahkan perkara tersebut. Dalam hadis menyebutkan anna Allah farada faraid fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala memfardukan beberapa perkara fardu, jangan kamu sia-siakan dia. Wa hadda hududan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beberapa hukuman hudud, fala ta'taduha, jangan kamu melampaui hukuman hudud tersebut. Wa harrama asya'a, Allah Ta'ala mengharamkan beberapa perkara, jangan kamu ceroboh, jangan kamu mencabuli perkara-perkara haram, jangan kamu langgar juga perkara haram tersebut. Wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan, dan Allah Ta'ala diam, maknanya Allah Ta'ala tidak sebut beberapa perkara sebagai rahmat kepada kamu, bukanlah lupa. Sebagai rahmat, jangan kamu mencari-cari, jangan kamu bertanya-tanya mengenai perkara tersebut kerana akan menyusahkan kamu. Dan ketika mana pernah ditanyakan kepada Nabi mengenai dengan haji, hukum haji, maka Nabi kata Nabi beri jawapan, haji ni fardu. Sahabat tanya, huwa fi kulli am, setiap tahun ke haji? Maka Nabi SAW menyatakan, lau qultu na'am lawajabta, kalau aku kata ya, maka wajiblah haji, kamu wajiblah haji setiap tahun. Zaruni ma taraktukum, kamu biarkan aku apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Apa yang aku sebut, itu kamu amalkan. Apa yang aku tak sebut, maka itu kira halal, itu dikira harus. Fa innama halaka man kana qablakum bikasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Kebinasaan umat sebelum daripada kamu kerana banyak sangat bertanya, kerana banyak mereka ni berselisih faham dengan nabi-nabi mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang pertama, keistimewaan pensyariatan pada zaman Nabi ini adalah berperingkat. Yang keduanya apa dia? Iaitu mengangkat kesusahan. Dan yang ketiganya adalah memansuhkan. Tuan-tuan lihat makna memansuhkan ni, turun ayat yang kedua memansuhkan ayat yang pertama. Cuma ayat mengenai dengan mansukh ini, nasikh wal mansukh ini, hanya pada zaman Nabi saja. Selepas zaman Nabi tak ada dimansuh-mansuhkan lagi. Apa sebab berlaku dimansuhkan hukum hakam ini? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk meraihkan kemaslahatan manusia, mengangkat kesusahan, kesempitan daripada manusia yang mukallaf. Contoh dia yang pertama adalah isteri yang kematian suami. Pada awal Islam dahulu, isteri yang kematian suami ini, iddah mereka 1 tahun, sempurna 1 tahun. Dan wajib kepada suami untuk wasiat kepada isteri dia untuk beri nafkah, wasiatkan untuk diberikan nafkah dan juga tempat tinggal dalam fi hadhil muddah, dalam tempoh iddah atau kematian tersebut. Dalam tempoh kematian atau iddah tadi kena wasiat, nafkah dan juga tempat tinggal. Kemudian turun ayat Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ayat ini mengenai dengan isteri yang kematian suami, iddah mereka 1 tahun, disebut dalam Quran. Kemudian bertukar, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Tukar jadi 4 bulan 10 hari iddah perempuan yang kematian suami. Ini semua untuk dimansuhkan sebagai keringanan, mengangkat kesepitan kepada manusia. Kalaulah iddah perempuan setahun, jadi susah. Sebab apa susah? Isteri nak kahwin lain tunggu setahun. Ada seorang perempuan jumpa saya, dia nak menikah dululah 2-3 tahun lepas. Dia nak menikah ni tak habis iddah lagi dah minta sign dah. Saya kata puan dah habis iddah belum? Dia kata saya tak habis iddah lagi, tapi saya nak minta sign siap-siap lah. Saya kata saya tak boleh bagi sign, tak boleh cop. Ketunggu habis iddah baru boleh cop dan juga sign. Tak apalah, elok habis iddah, esok terus datang untuk cop dan juga sign. Nak untuk dapat kebenaran untuk bernikah. Itu baru 4 bulan, itu baru kena cerai
kena cerai 3 kali suci. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari, pada awal Islam 1 tahun. 1 tahun satu tempoh yang lama lah. Panjang, satu tempoh yang panjang. Dan untuk kematian suami ini sebenarnya isteri tak boleh keluar. Kadang-kadang isteri terus keluar, pergi sampai ke kubur. Sebenarnya isteri tak boleh keluar kematian suami ini. Kena dia tak boleh hadir lah ke tanah perkuburan ke. Dia hanya hadir, contoh di masjid, hadir untuk tatapan cium untuk kali terakhir, kemudian dia pulang terus ke rumah. Dia tak perlulah baca Yasin kat masjid, sebab kesabaran perempuan ni dia kurang daripada kesabaran orang lelaki. Jadi bila kesabaran dia kurang, Nabi tak bagi dia keluar untuk yang kematian suami. Tapi kena ada orang teman dia lah. Jangan pula anak-anak semua ikut majlis untuk pengebumian ayah dia semua, tinggalkan mak dia seorang. Macam mana mak dia seorang lagilah jadi bukan-bukan. Kena ada orang teman. Kena ada lah anak perempuan yang teman atau anak lelaki yang teman dia. Perkara yang kedua, keringanan yang dimansuhkan adalah wasiat kepada kedua ibu bapa ataupun kaum kerabat. Ini wajib wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Sebelum nak mati kena wasiat, hukumnya wajib. Kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, wajib hukumnya. Kemudian dimansuhkan, tak adalah. Wasiat ni tidak wajib. Bahkan turun ayat selepas itu mengenai dengan ayat pewarisan, pembahagian harta pusaka. Daripada Nabi menyebutkan, innallaha a'ta kulladzi haqq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqah ala la wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Taala memberikan setiap orang yang mempunyai hak dia. Mana pembahagian harta, anak dapat berapa, anak lelaki, anak perempuan, ibu ayah dapat berapa. Ala, ketahuilah, la wasiyata liwaris, tak boleh wasiat kepada waris. Waris tak boleh diwasiatkan. Nak wasiat kepada orang lain, itu pun tak boleh lebih 1/3. Untuk anak, ketika aku sakit lah, anak yang bongsu lah jaga aku, jadi aku nak bagi lebih ni, tak boleh. Tak boleh untuk wasiat kepada waris. Anak semua dibagi sama rata. Anak perempuan, anak lelaki dapat penuh, anak perempuan dapat separuh pada anak lelaki. Tak kira lah anak perempuan tu berjasa jaga 5-6 tahun ayah sakit, anak lelaki setahun sekali ayah sakit, tak apa. Pembahagian harta tetap sama. Dia tidak lihat dari sudut kasih sayang, dia tak dilihat dari sudut berapa lama berkhidmatnya anak kepada ayah yang sakit. Sebab perbuatan baik yang kita buat, kita taburkan kepada ayah kita, mak kita sakit, itu Allah Ta'ala balaslah. Bukan mengikut ukuran kepada harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayah kita ataupun oleh ibu kita. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian Nabi haruskan untuk ziarah kubur. Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi kata, aku melarang kamu untuk ziarah kubur. Ala, ketahuilah, fazuruha, maka bolehlah ziarah kubur. Ziarahlah perkuburan. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah, kerana menziarahi kubur itu adalah mengingatkan kamu tentang kematian ataupun tentang hari akhirat. Itu semua dimasukkan untuk memudahkan manusia. Dan contoh yang terakhir, contoh yang berikutnya adalah Nabi larang untuk simpan daging korban. Simpan daging korban Nabi larang. Kerana li ajlil wufud, kerana ada orang tengok. Ialah bila buat sembelihan korban di masjid ke di surau ke, ada orang tengok keliling. Bila ada orang tengok, tiba-tiba mereka tak dapat daging korban. Mereka mengharapkan, ustaz, akhirnya kau dapat sedap ni. Last kali mereka yang tengok tak diberikan bahagian kepada mereka. Sebab tu Nabi larang, jangan simpan, berikan kepada orang yang berhak. Kemudian bila Nabi datang ke Madinah, maka diharuskan untuk menyimpan daging korban. Tapi janganlah simpan. Sebenarnya kalau ada orang-orang yang miskin yang lihat penyembelihan korban, mereka belum dapat lagi, mereka minta, bagilah. Ini sebahagian orang dia sembelih di sini, surau kita sembelih, kemudian tak nak bagi ke kawasannya. Bagi kat mana? Bagi tempat orang asli, bagi dekat kawasan perkampungan dia. Kalau nak bagi orang asli, sembelih kat sana. Nak bagi kat kampung dia, sembelih kat sana. Tak perlu sembelih sini, orang semua keliling tengok. Sebab di kalangan orang-orang yang tengok tu, mungkin ada orang yang tak dapat merasa daging, setahun sekali dapat rasa.
ataupun setahun beberapa kali dapat rasa daging. Jadi bila mana tak berikan kepada mereka, jadi akan timbul kekecewaan dalam hati mereka lah. Dan yang terakhirnya mengenai yang dimansuhkan ini adalah hukum kiblat. Awal-awal kiblat kita di Baitul Maqdis, kemudian berarah ke Kaabah. Itu juga sebagai satu rahmat. Sebab Nabi tanah lahir dia adalah di Makkahul Mukarramah, Kaabah, dekat Makkah, di Mekah. Sudah pasti Nabi rindu tanah air dia. Bila mana kiblat di Baitul Maqdis ni, Nabi menunggu-nunggu wahyu turun supaya beralihnya arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Itu di antara ayat-ayat yang dimansuhkan lah. Dan insya-Allah kita akan lihat pada masa akan datang mengenai dengan cara mengenai dengan apa? Kita lihat nantilah, kita tak sempat bincang mengenai dengan ijtihad Nabi. Ijtihad Nabi ni ada yang boleh diterima, ada yang tidak diterima. Sebab yang kita bincangkan pada awal tadi, bukan semua soalan ditanya kepada Nabi wahyu turun. Bukan setiap peristiwa tu ada wahyu turun. Tidak. Kadang-kadang Nabi ijtihad, dan ada beberapa cara ijtihad Nabi, dan juga sahabat-sahabat berijtihad juga ada beberapa